Oh ya, tak ada suara. Masya Allah. Okey, dah ada suara sekarang? Okey. Minta maaf. Okey, sekarang ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bersama-sama dengan saya pada petang ni, Alhamdulillah, Puan Norizi Tahlifin, Zahra Hitam, Suhaimi Ghazali, Bunga Tanjung, Aminah Arsyad, Rakiah Abdul Rahim, Zainab Haji Ramli, Aminah Hitam, Zahra Hitam, Nani, Norida Hanum, Siti Hajar, Salma Ahmad, Datuk Marina, dan yang lain-lain semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang dah jelas suara saya, insya-Allah. Okey. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab masing-masing sekarang. Kitab Tajwid Al-Quran. Tajwid Al-Quran. Qiraat Asim. Okey, siapa yang ada kitab boleh buka kitab masing-masing. Jilid yang pertama iaitu di muka surat 267, insya-Allah. Sebelum saya meneruskan, seperti biasa saya mohon para jemaah tunjukkan tanda sokongan dan kasih kita terhadap usaha-usaha kita belajar Al-Quran dan mendalami ilmu-ilmu supaya kita lebih mahir dengan Al-Quran, agar Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat dan kedudukan kita di tempat yang tinggi dan mulia di sisi para ulama dan juga para nabi-nabi dan juga para malaikatnya kerana kemahiran dalam Al-Quran, insya-Allah. Okey. Dah bersedia semua? Saya kongsikan di skrin saya muka surat 267. Muka surat 267. Okey. Boleh tag rakan-rakan kita. Ataupun tekan button share supaya mereka semua turut serta bersama-sama pada petang ni. Kalau semua dah bersedia, insya-Allah kita akan mulakan bacaan kitab kita. Hukum basmalah. Hukum basmalah. Baik, apakah dia basmalah? Basmalah itu adalah ringkasan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak suruh orang, contoh kita kata, baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita yang dah bacakan dulu. Maknanya satu ucapan seruan untuk membaca sesuatu lafaz, tapi kita dah melafazkan dengan lafaz yang panjang ataupun sempurna. Tapi maknanya sudah memadai sekiranya kalau kita nak seseorang itu ucapkan sesuatu lafaz ataupun ayat, macam kita kata baca ayat kursi. Dia akan baca lah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Kalau kita nak suruh dia baca dengan kita cakap baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudh, panjang. Jadi macam mana kita suruh seseorang tu untuk membaca bismillah dengan kita kata baca basmalah. Jadi kena fahamlah apakah dia basmalah itu. Okey. Seperti mana juga hay'alah, ringkasan kepada hayya 'alas salah. Kalau kita kata baca hay'alah, apa dia hay'alah? Hayya 'alas salah. Ataupun hauqalah. Apa dia hauqalah? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya lafaz hauqalah. Itu makna basmalah dari sudut bahasa. Baik, lafaz basmalah tu apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah lafaz yang terdapat dalam surah An-Naml ayat yang ke-30. Surah An-Naml ayat yang ke-30. Ada sebut tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim ni. Maknanya lafaz ini adalah lafaz yang diambil daripada Al-Quran. Boleh? Boleh ke boleh semua jelas? Baik. Seterusnya basmalah adalah perhiasan bagi Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib." Dan seterusnya panjang tu hadisnya saya baca terjemahan dia terus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan bintang-bintang. Menghiasi para malaikat dengan Jibril, menghiasi syurga dengan bidadari dan istana-istana yang indah, menghiasi para nabi dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghiasi segala hari dengan hari Jumaat, menghiasi segala malam dengan Lailatul Qadar, menghiasi segala bulan dengan bulan Ramadan, menghiasi segala masjid dengan Kaabah, menghiasi segala kitab dengan Al-Quran, dan menghiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuatu perkara itu dia ada orang kata yang menghiasinya, ada yang
mencantikkannya. Contoh daripada banyak-banyak Nabi yang mencantikkan tu adalah Nabi Muhammad. Daripada banyak-banyak bulan yang mencantikkan bulan itu ialah Ramadan. Daripada banyak-banyak hari Jumaat. Banyak-banyak Al-Quran iaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka lafaz basmalah ini dia menghiasi dan mengindahkan lagi Al-Quran. Okey. Tengok yang ketiga. Surat 268. Hukum membaca basmalah di awal surah adalah dituntut ataupun hukumnya sunat kecuali di awal surah Taubah. Kita dah cerita dah sebelum ni. Di awal surah Taubah tak ada lafaz basmalah. Jadi selain daripadanya setiap awal-awal surah maka hukumnya adalah sunat. Okey. Ada yang tak ada suara lagi ke? Di Bangi tak ada suara? Muka surat 268. Muka surat 268. Saya tengok di Bangi masih tak ada suara. Makcik Asiah tak ada suara di Kemuning. Kemuning pun tak ada suara. Masya Allah. Macam mana boleh tak ada suara tu? Cuba cek balik ataupun tutup. Kemudian keluar balik dan masuk balik. Keluar dan masuk balik. Cuba keluar dan masuk balik. Saya cek di sistem saya ni ada suara. Dan kebanyakan pun respon dah ada suara. Hasni Hati kata baru dengar suara. Siti Hajal kata suara jelas. Dan Nani pun kata dah ada suara. Datuk Marina pun kata dah ada suara. Yang lain-lain semua dah kata dah ada suara dah. Cuba cek balik siapa yang masih belum ada suara. Cuba keluar dan masuk semula. Okey. Sekarang kita belajar tentang tajuk basmalah ni. Basmalah. Syahalan pun okey kata Kak Minah. Basmalah tidak ditulis di awal surah Taubah tetapi ditulis di awal surah-surah yang lain. Ada ulama mengatakan bahawa surah Al-Anfal dan surah Taubah adalah satu surah. Ingat basmalah, lafaz basmalah itu adalah lafaz yang diletakkan di awal-awal surah. Tapi di awal surah Taubah tak ada. Kenapa? Sebab ada yang mengatakan surah Anfal dengan Taubah dia adalah satu surah. Maknanya satu surah je, tak ada surah Taubah, surah Anfal saja. Jadi sebab itulah tak ada basmalah di kat tengah di antara Anfal dengan Taubah. Okey. Surah Taubah diturunkan ketika perang. Perang adalah huru-hara dan basmalah adalah keamanan. Tidak mungkin berhimpun keamanan dan huru-hara dalam satu masa. Kan? Basmalah tu lafaz keamanan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sedangkan dalam surah Taubah itu dimulakan dengan adalah lafaz-lafaz tentang perang. Perang tidak aman. Berkata Imam Syatibi, dan jika kamu menyambung akannya atau kamu ibtidak dengan bara'ah surah Taubah itu, maka janganlah kamu mendatangkan basmalah kerana turunnya ia dengan pedang. Faham tak ni? Okey, boleh ya? Jelas? Maknanya apa? Kat sini nak bagi tahu, ketika kita memulakan bacaan surah Taubah, maka tidak dibaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim tak baca. Ataupun bukan kita mulakan dengan surah Taubah, kita baca surah Al-Anfal. Kita terus baca sampailah masuk ke surah Taubah. Pun sama juga tidak dimulakan dengan bacaan basmalah. Okey? Jelas? Para ulama' berselisih pendapat mengenai tahap larangan tersebut kepada dua pendapat. Okey, yang kata tak boleh tu, tara mana tak boleh dia? Haram ke? Makruh ke? Berdosa ke? Dan sebagainya. Okey. Pendapat yang pertama kata Syekh Muhammad bin Ahmad Ramli mengatakan bahawa makruh. Yang kata tak boleh tu ialah hukumnya sampai makruh saja. Membaca basmalah di awal surah Taubah dan sunnah di pertengahannya. Ini pandangan Syekh Muhammad bin Ahmad Ramli. Kan? Syekh ni kata tak adalah sampai haram. Tapi makruh. Tapi bila baca tengah-tengah tu, contoh kita memulakan di pertengahan surah Taubah, maka sunat pula katanya. Okey, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Syatibi, Syekh Ibnu Abdul Haq As-Sinbati dan Syekh Ahmad bin Ali Khatib mengatakan bahawa hukumnya haram. Jadi haram ni bukan larangan-larangan yang biasa-biasa. Ini larangan yang luar biasa. Tegas bahawa tak boleh. Jangan ngada-ngada. Jangan ngada-ngada nak baca basmalah di awal surah Taubah.
dan juga makruh di pertengahannya. Contoh, kita buka Quran, kita nak baca, nak memulakan bacaan kita, tapi di pertengahan surah Taubah. Maka berkata pandangan yang kedua ini, hukumnya makruh. Maknanya, tak bolehlah. Janganlah. Tinggalkanlah. Lebih baik tinggalkan. Okey. Berkata Syekh Imam Asy-Syatibi, dan tidak mesti kamu mendatangkannya basmalah di permulaan surah, melainkan dia, iaitu di awal surah Taubah, dan di pertengahannya adalah pilihan bagi orang-orang yang membaca. Jadi kalau kita nak membaca Al-Quran, cukup dan memadai kalau kita nak memulakan bacaan kita pada awal surah Taubah dengan hanya membaca lafaz ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bacalah bara'atun. Ataupun kalau ketika mana kita nak memulakan bacaan kita, kita buka Quran, ayat yang pertama kita nak baca ialah di pertengahan surah Taubah, pun tak payah baca basmalah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey? Berkata Imam Ibnul Jazari, dan di permulaan surah semua imam-imam qurra membaca basmalah kecuali awal surah Bara'ah. Bara'ah ni nama lain daripada surah Taubah. Okey? Selain dinamakan dia surah Taubah, dinamakan juga dia surah Bara'ah. Maka tidak dibaca walaupun diwasalkan dengan surah tersebut. Ataupun disambungkan antara surah Al-Anfal ke surah Taubah pun sama juga tidak dibaca basmalah. Dan di pertengahannya maka pilih olehmu baca atau tidak kerana ihtimal padanya. Okey, ini kata Imam Ibnul Jazari. Yang kelima, disunnahkan membaca basmalah ketika hendak melakukan sesuatu amalan pekerjaan yang baik di sisi syarak, lebih-lebih lagi ketika hendak membaca Al-Quran. Maknanya dalam apa sahaja urusan-urusan kita sebagai seorang yang beriman, dalam perkara-perkara kebaikan yang kita nak buat. Kita nak makan, baca basmalah, tangan kanan. Ingat orang beriman, mesti dahulukan setiap perkara-perkara yang baik-baik yang kita nak buat, ucapkan basmalah. Biasakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, makan. Bismillahirrahmanirrahim, pakai baju. Bismillahirrahmanirrahim, buka baju. Bismillahirrahmanirrahim, pakai slipper. Bismillahirrahmanirrahim, bawa kenderaan. Dan sebagainya, apa-apa pun. Dan dahulukan yang kanan. Makan tangan kanan. Okey, kalau nak masuk ke bilik air, tu kaki kiri lah. Dan sebagainya, benda-benda yang arah baik-baik, kanan. Bahkan dalam hadis menyebut, barang siapa yang makan tidak membaca basmalah dan makan pula dengan tangan kiri, maka makan dia tu bersama dengan syaitan. Kita kena hati-hati orang beriman. Orang yang belajar ni kena peka dan ambil berat terhadap perkara ni. Contoh makan minum ni. Kita tak sedar apabila kita makan menggunakan sudu contohnya. Tangan kanan kita pegang pisau yang memotong daging tu. Tangan kiri pegang sudu garpu. Setelah potong daging ataupun makanan-makanan kita, kita cucuk dengan garpu menggunakan tangan kiri kita, lalu disuapkan menggunakan tangan kiri. Kita tak sedar. Itu telah disebutkan oleh Nabi, siapa yang makan menggunakan tangan kiri, makannya bersama dengan syaitan. Kita tak sedar amalan-amalan harian kita tu yang kita lakukan itu sebenarnya mengundang syaitan dan jin. Sebab tu jin kata aku suka dengan dia. Akhirnya dia tu diganggu oleh jin. Jin suka berdamping dengan orang-orang, syaitan ni suka berdamping dengan orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Nabi SAW. Dan syaitan jin ni dia cukup tak suka kalau orang tu mengamalkan sunnah. Jadi tolong beri perhatian semua orang beriman. Minum, kan kita tak sedar. Minum pegang cawan tu kita tak sedar. Pakai tangan kiri. Biasakanlah pegang sesuatu tu dengan tangan kanan. Okey? Tambah-tambah katanya nak membaca Quran. Lagilah kena mulakan dengan basmalah. Apa kata Nabi? Setiap perkara kebaikan, kebajikan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu terputus daripada keberkatan. Tak dapat keberkatan. Bila keberkatan dah tak ada, maka yang ada apa dah? Yang adanya syaitan, yang adanya jin, yang adanya hantu. Sebab tu
saya selalu tengok orang-orang yang sering mengalami gangguan-gangguan sebab kita biasa berhadapan dengan mereka ni. Kita tanya dia dan memang diakui ataupun kita tengok cara-cara dia banyak membiasakan dengan benda-benda tangan kiri ke, kaki kiri ke. Okey. Dan jarang memulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jarang sangat. Jadi sebab tu kena hati-hati tuan-tuan semua. Kita dah belajar ni kena jaga baik-baik. Manjung tak ada suara lagi. Kesiannya Manjung. Bunga Tanjung tolong keluar dan masuk semula. Kot-kot lah dah ada suara. Bangi dah ada suara dah. Alhamdulillah. Makcik Asiah pun dah ada semula suara. Okey. Saya teruskan. Perhatian. Membaca basmalah di pertengahan surah adalah harus. Ni kalau nak baca di pertengahan. Sebab tu ada pertanyaan di pagi tadi. Ada orang tanya, Ustaz. Kalau kita nak mulakan bacaan di tengah-tengah surah. Di tengah-tengah surah. Kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian tak baca basmalah. Terus baca ayat. Boleh tak? Jadi kat sini terangkan perhatian. Membaca basmalah di pertengahan surah hukumnya harus. Boleh baca, boleh tak baca. Okey, tapi berbeza dengan yang lafaz ta'awuz tadi. Mengikut pendapat yang masyhur di kalangan qurra. Inilah yang telah dinyatakan oleh kebanyakan ulama, antaranya Imam Syatibi dan Imam Ibnul Jazari. Maka berkatalah Imam Ibnul Jazari, dan di pertengahannya pilih olehmu dibaca atau tidak kerana ihtimal padanya. Syekh Sabir Hasan Muhammad telah menyatakan dalam kitabnya Tabsiratul Murid fi Ilmu Tajwid bahawa jumhur ulama di Iraq memilih mendatangkan basmalah di pertengahan surah. Bacalah. Kalau kita nak memulakan bacaan kita, kita buka-buka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambung ayat-ayat yang kita baca. Walaupun di pertengahan surah. Kan saya biasa kuliah Al-Quran saya. Kan petang-petang ataupun pagi-pagi kita nak memulakan. Kita akan baca ta'awuz dan juga basmalah. Baik. Teruskan. Ulama mengatakan bahawa muka surat 270, ulama mengatakan bahawa terdapat 3 cara yang diharuskan membaca basmalah di antara 2 surah. Ini nak baca, kita sambung satu surah dengan surah yang seterusnya. Bagaimana kaedah nak baca basmalah tu? Baik, yang pertama katanya berhenti pada akhir surah pertama dan juga pada basmalah. Kemudian membaca awal surah yang kedua. Saya tunjukkan cara dia macam mana. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Berhenti semua. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua berhenti pada akhir surah pertama. Kemudian membaca basmalah sambung dengan surah yang kedua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu cara yang kedua. Boleh juga. Cara yang ketiga, menyambungkan akhir surah pertama dengan basmalah dan awal surah yang kedua. Kali yang ketiga ni boleh juga sambung semua. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu cara dia. Okey. Kata Syekh Al-Khaliji. Dan di antara setiap surah dengan surah berikutnya dibaca dengan 3 wajah. Bagi mereka yang membaca basmalah iaitu waqaf pada semua tempat ataupun wasal tempat yang kedua dan wasal semuanya. Wasal semuanya sambung semuanya. Maka bacalah Al-Quran dengan penuh ketelitian. Jadi 3 kaedah ini sahaja bagaimana nak menyambung akhir surah yang pertama, baca basmalah dan menyambung surah yang kedua. Okey? Baik. Dilarang. Maknanya apa ni? Perhatian. Dilarang menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan berhenti padanya kemudian membaca awal surah kedua. Kerana basmalah tempatnya di awal bukannya di akhir. Contoh. Ini yang tak boleh ya. Ini yang tak boleh. Macam mana? Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti situ.
Qul a'udzu birabbin nas. Kaedah tu tak boleh. Itu tak kena cara. Okay. Berkata Imam Asy-Syatibi, dan jika kamu sambungkan basmalah dengan akhir mana-mana surah, maka jangan kamu wakaf padanya. Jangan wakaf pada surah, pada lafaz basmalah tu. Jika kamu wakaf, maka kamu telah melakukan kesalahan yang besar. Kesalahan tu bukan salah kecil-kecil, kesalahan besar. Kalau kamu masuk musabaqah ke pertandingan ke apa, kamu buat kesalahan ni, habis markah kamu. Habis kena potong. Okey. Berkata sahib Salsabil Syafi'i, dan harus 3 wajah antara 2 surah dan 1 wajah tidak dikira. Berhenti pada kedua-duanya. Sambung pada kedua sahaja. Sambung kedua-duanya dan jangan sambung tempat pertama sahaja. Sambung tempat pertama tu saja macam mana? Yang lafaz yang tak boleh itulah. Okey. Basmalah adalah penentu bagi berakhirnya sesuatu surah. Apabila turun basmalah, maka berakhirlah surah sebelumnya. Al-Hakim meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, adalah Nabi SAW tidak tahu berakhirnya sesuatu surah sehinggalah turun padanya basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi sendiri pun dia tahu habisnya sesuatu surah itu dengan memulakan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya habislah surah yang sebelumnya. Sebab itu sebelum Nabi SAW wafat, Nabi telah membaca di hadapan Jibril sebanyak 2 kali khatam untuk memastikan susunan-susunan surah itu sehinggalah daripada Al-Fatihah hinggalah An-Nas. Okey. Terdapat 3 cara yang diharuskan untuk menyambung bacaan antara akhir surah Anfal dengan awal surah Taubah. Ini yang kita bagi tahu tadi, surah Anfal dengan surah Taubah kan tak ada basmalah. Jadi macam mana caranya? Ada 3 cara. Yang pertama, cuba dengar. Saya ambil terus yang innallaha bikulli syai'in alim ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti. Bara'atum minallahi wa rasulih. Dan seterusnya lah. Okey. Yang pertama maknanya berhenti. Cara yang kedua, saktah. Berhenti sekejap. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Dia diam. Tapi diam bukan berhenti nafas. Diam tahan nafas. Okey, yang ketiga, wasal. Wasal ni sambung terus. Innallaha bikulli syai'in alimum. Bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi 3 cara tersebut adalah kaedah umum bacaan antara akhir surah Anfal dengan awal surah Taubah. Namun begitu hakikatnya harus dibaca 11 wajah terhimpun dalam 3 keadaan. Masya Allah, tabarakallah. Secara umumnya 3 cara tu. 3 cara ni sahaja secara umum. Tetapi kalau nak detail lagi, berapakah cara yang boleh dibaca pada akhir surah Anfal hingga surah Taubah itu? Ada 11 cara. Ini banyak lebih kepada kaedah-kaedah wakaf lah. Contoh, 7 wajah ketika wakaf. Wakaf berhenti pada yang innallaha bikulli syai'in alim tu. Macam mana? Iaitu sukun mahdhi. Sama ada 2, 4, 6. Innallaha bikulli syai'in alim. 2. Bikulli syai'in alim. 4. Bikulli syai'in alim. 6. Dia namanya sukun mahdhi. Matikan dia betul. Kemudian, dengan ismam pula. Bikulli syai'in alim. Muncung. Alim. Tapi tak ada bunyi. Innallaha bikulli syai'in alim. Muncung. Innallaha bikulli syai'in alim. Itu dah berapa dah? Itu dah 6 dah. Itu namanya ismam. Kemudian satu cara iaitu dengan rom 2 harakat saja. Innallaha bikulli syai'in alim. Dia muncul sikit je. Alim. Begitu. Itu namanya rom. Tuan-tuan, panjang cara-cara ni. Ini semua adalah cara wakaf lah. Macam mana kita nak wakaf pada akhir surah Taubah itu. Memandangkan masa tidak berapa lama mengizinkan, insya-Allah
saya akan tunjukkan kaedah-kaedah. Orang kata, dia kata ada 11 wajah membaca akhir surah Anfal kepada awal surah Taubah. 11 wajah ni saya akan tunjukkan insya-Allah dalam pertemuan kita minggu hadapan. Kalau saya panjang umur, kalau saya pendek umur, tuan-tuan bacakanlah saya Al-Fatihah. Doakanlah saya, ya, insya-Allah. Okey, sebab masa dah habis dah. Saya sekejap lagi ada kelas lain pula. Ada kelas talaqi pula. Jadi ini pun saya tengok masih lagi ada beberapa muka surat lagi. Saya nak tunjukkan juga pada tuan-tuan macam mana kaedah-kaedah sukun ataupun matikan hujung-hujung ayat dan hujung-hujung surah ni. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Okey, saya minta maaf, minta ampun tak dapat teruskan sehingga Allah panjangkan umur kepada ni ada kesembuhan kepada siapa? Nur Aira Aqilah, insya-Allah dengan barakah Al-Quran mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan insya-Allah kepada Nur Aira Aqilah binti Yahya. Begitu yang kena positif juga ada di kalangan kita, teman-teman kita ataupun yang turut serta pada petang ni pun tak berapa sihat, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kesihatan, kita doakan insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi di lain hari. Saya mohon maaf. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.